Dan dalam kelas, okey, dalam kelas, okey, tanya soalan berkaitan kelas ya. Apa yang kita belajar. Okey? Okay, good evening kepada yang baru masuk, good evening. Good evening everyone, I'm fine. Okay, lagi 2 minit. Hi everyone. Hi Azlan. Okay Shraj. Kamu pelajar baru ke? Oh, okay. Okay. Oh, okay. Okay Mukesh Raj. Okay, saya tanya je. Okay. Okay, masa dah jam 8. Okay, cikgu akan sambung apa yang kita belajar minggu lepas. Okay, minggu lepas cikgu dah terangkan secara umum. Okay, cikgu tak masuk secara dalam. So, hari ni cikgu akan sambung. Okay, cikgu akan sambung. Okay, kita ulang balik. Bentuk muka bumi ada berapa jenis? Bentuk muka bumi ada berapa jenis? Ada 3. Okay, kita ada tanah tinggi. Kita ada tanah tinggi. Tanah pamah. Dan juga pinggir. Dan juga pinggir laut. Okey, dan setiap bentuk muka bumi ini kamu kena kenal ciri-ciri. Apa yang cikgu cakap pada awal kelas? Cikgu kena cakap kat mana? Cikgu dari sini phone. Cikgu dari sini phone. Okey, so apa yang kamu perlu tahu adalah ciri dan juga jenis tumbuhan semula jadi. Okey, tumbuhan cikgu tulis short form, tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Okey, jelas? Jadi untuk yang pertama, alright, yang pertama, bentuk muka bumi tanah tinggi. Okey, bentuk muka bumi tanah tinggi, ciri dia apa? Okey, ciri dia untuk bentuk muka bumi senang je ciri dia. Okey, sangat pendek, senang kamu nak ingat. Okey, tanah tinggi ciri dia adalah kawasan yang melebihi 180 meter dari aras laut. Okey, dari aras laut.
Okey, dan kita ada dua. Okey, untuk tanah tinggi, okey, kamu kena ingat dua benda yang penting. Okey, dua benda yang penting. Satu, banjaran Crocker dan juga banjaran Himalaya. Okey, banjaran Crocker di mana? Okey, banjaran Crocker ni kamu dah belajar kan? Banjaran Crocker di mana? Ingat balik pelajar-pelajar? Hello? Boleh dengar ke suara cikgu? Kenapa tak ada respon? Okey, banjaran Crocker di Sabah. Okey, dan juga banjaran Himalaya adalah di kawasan kawasan India, Pakistan. Okey, India, Pakistan. So kamu kena kenal lah di mana kedudukan banjaran yang cikgu nyatakan di sini. Okey, apa maksud banjaran? Ingat balik. Banjaran, apa maksud banjaran? Okey, apa maksud banjaran? Deretan gunung ataupun bukit yang menjadi tulang belakang sesuatu kawasan. Okey, yang menjadi tulang belakang sesuatu kawasan. Apa yang kamu belajar di tingkatan 1, apa yang kamu belajar di tingkatan 2? Okey, ini adalah kawasan India Pakistan. Okey, it's not in India, it's not in Pakistan. The border. Okey, kawasan India Pakistan. Okey, so apa yang kamu cikgu ulang balik, apa yang kamu belajar di tingkatan 1, apa yang kamu belajar di tingkatan 2, jangan lupa. Okey, jangan lupa. Okey, dan untuk kawasan tanah tinggi, apa yang kamu kena ingat adalah tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Okey, cikgu ada kan suruh kamu buat ulang kaji minggu lepas kelas cikgu suruh kamu buat ulang kaji kan? Betul? Hello. Ada kan cikgu suruh kamu buat ulang kaji? Okey, so kamu dah boleh kenal pasti jenis tumbuhan dan juga jenis haiwan. Okey, kalau kamu nak tahu dengan lebih lanjut, kamu nak kenal tumbuhan dan haiwan dengan lebih lanjut, kamu boleh Google. Okey, kamu boleh Google dan juga kamu boleh refer bahagian bawah. Okey, bahagian bawah cikgu dah berikan contoh. Ada haiwan yang cikgu dah berikan contoh, ada tumbuhan yang cikgu berikan contoh. Okey, yang penting kamu kena tahu ciri kawasan tanah tinggi. Ciri tanah tinggi adalah kawasan yang melebihi 180 meter dari aras laut. Dan kita ada dua kawasan tanah tinggi yang cikgu nyatakan di sini. Yang penting dan yang kamu kena ingat adalah banjaran Crocker dan juga banjaran Himalaya. Jangan lupa apa itu banjaran. Kamu kena tahu, kamu kena ingat maksud dia. Okey, dan kedua-dua banjaran ini kamu kena tahu apakah tumbuhan semula jadi dan hidupan liar yang terdapat di kedua-dua banjaran ini. Okey, jelas? Jelas? Okey, yang tak ada dalam nota, okey ada yang cikgu tulis dekat sini tak ada dalam nota kan? Okey, kamu boleh catat. Okey? Okey. Yang kedua, okey kita teruskan dengan tanah pamah. Okey, sebab tu cikgu cakap, okey, bab yang seterusnya, bab 3 dan bab yang seterusnya, kamu kena banyak membaca, kamu kena banyak buat ulang kaji. Cikgu akan ajar apa yang penting, okey, kamu highlightkan apa yang penting dan tugas kamu adalah untuk membuat ulang kaji. Jelas? Jelas?
Hello. Kenapa tak ada respon Okey, okey. Maybe line cikgu kot sebab hari ni tempat cikgu hujan. Okey, dari pagi sampai sekarang hujan. So I think something wrong with the line. But setakat ni apa yang cikgu cakap, cikgu terangkan, kamu boleh dengar, kamu boleh fahamkan? Okey. Okey. Tanah Pama. Okey, tanah Pama. Okey, sangat senang. Cirinya sangat senang. Tanah rata. Okey, tanah rata ataupun kita boleh cakap tanah kawasan. Okey. Tanah rata ataupun tanah rendah. Okey, tanah rendah yang beralun. Okey, yang datar dan beralun. Yang datar dan beralun. Okey, yang datar dan beralun. Okey, so senang je. Ciri-ciri untuk bentuk muka bumi, okey, kamu kena ingat ciri dia. Okey, tanah Pama kamu dah tahu, ia adalah tanah rata ataupun kawasan yang rata. Kamu selain tanah rata, kamu boleh cakap, okey, kamu boleh nyatakan, okey, kawasan yang rata. Okey, semua sama je maksud dia, okey? Semua sama je maksud dia. Okey? Okey, untuk tanah Pama, okey, untuk tanah Pama, okey, kamu kena ingat 3 tempat yang penting. 3 tempat yang penting. Okey, Malaysia, Amazon dan Thailand. Okey, Malaysia, Amazon dan juga Thailand. Okey? Dan apa yang perlu kamu ingat sama juga. Okey, sama juga. Jenis tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Okey, dan hidupan liar. Okey, cuba kamu rujuk nota kamu pelajar-pelajar. Cuba kamu rujuk nota kamu. Okey, kamu boleh lihat di situ setiap kawasan. Okey, sebab tu cikgu suruh kamu buat ulang kaji. Okey, sebab tu cikgu suruh kamu buat ulang kaji. Sebab banyak jenis tumbuhan, jenis haiwan. So, kamu perlu buat ulang kaji dan kamu perlu ingat. Okey, ini apa yang cikgu tekankan. Dan setiap kawasan ini, okey, kamu perlu ingat jenis tumbuhan semula jadi dan juga hidupan liar. Okey? Jelas? Jelas? Okey. So, bentuk muka bumi senang saja. Apa yang penting? Yang pertama, ciri dia. Okey, kamu kena tahu 3 jenis bentuk muka bumi dan cirinya, dan you have to know the jenis hidupan liar dan juga tumbuhan semula jadi. Jangan risau, dalam nota kamu cikgu dah nyatakan dengan sangat jelas supaya kamu boleh nampak. Dalam nota kamu memang dah cukup jelas dah cikgu nyatakan. Okey? Dan kalau kamu tak cukup jelas, kamu tak faham, kamu boleh rujuk buku teks kamu. Okey? Boleh rujuk buku teks kamu bermula daripada muka surat 33 untuk bentuk muka bumi. Okey, buku teks kamu muka surat 33. Okey, kamu nak rujuk dari buku teks pun boleh, muka surat 33. Okey, jelas? Setakat ni jelas? Jelas pelajar-pelajar? Okey, cikgu sambung, kita masuk kepada pinggir laut. Kita masuk kepada pinggir laut. Okey. Masuk kepada pinggir laut. Ish, sorry. Okey. Oh, tadi cikgu tak padam Okey, okey. Sekejap.
Okey, dan yang terakhir, bentuk muka bumi yang terakhir adalah pinggir. Okey, pinggir laut. Kalau pinggir laut, mestilah kamu tahu bila kamu jumpa je perkataan laut, kamu dah tahu, okey? Berkaitan dengan kawasan yang ada air, okey? Kawasan yang ada air. Okey, saliran benda lain ya. Saliran benda lain. Ini adalah bentuk muka bumi. Saliran jangan confuse, okey? Itu bahagian lain. Okey? Jadi pinggir laut adalah, okey, pinggir laut adalah, okey, ada banyak. Merangkumi kawasan, ciri dia merangkumi kawasan pulau. Okey, kawasan pulau, pantai berpasir, pantai berlumpur, dan apa? Lagi satu yang penting, paya air masin. Okey, paya air masin. Ini cikgu dah tekankan minggu lepas. Okey, cikgu dah tekankan minggu lepas. Pinggir laut. Okey, pinggir laut, paya air masin. Pinggir laut, paya air masin. Okey, paya air tawar kita akan tengok nanti dalam bahagian saliran. Okey, kita akan tengok nanti dalam bahagian saliran. Okey? Jadi, kawasan, okey? Kawasan. Okey, kamu kena tahu ini adalah jenis kawasan dia. Okey, ini adalah jenis kawasan. Okey, dalam ciri-ciri terangkum, okey? Jenis kawasan. Kita ada kawasan pulau, ada kawasan pantai berpasir, pantai berlumpur dan juga paya air masin. Okey. Contoh. Okey, kawasan hutan pantai. Kawasan hutan pantai. So, tanaman pula, okey? Tumbuhan semula jadi, dan hidupan liar. Okey. Semua berkaitan dengan jenis tumbuhan semula jadi hidupan liar yang boleh hidup di kawasan pinggir laut. Contoh. Okey, contoh macam kelapa. Okey, kelapa. Apa lagi? Kamu boleh rujuk dalam kamu punya nota. Okey, rujuk dalam kamu punya nota. Okey, pokok bakau. Okey, ini famous pokok bakau. Okey, ini famous. Okey, dan juga hidupan liar yang terdapat di pinggir laut. So, apa yang kamu boleh buat bila kamu buat ulang kaji, okey, bila kamu buat ulang kaji, ambil highlighter ataupun pen ke pensel yang berlainan warna. Okey, you can underline. Okey, you can underline and highlight. Okey, so supaya bila kamu buat ulang kaji, kamu lebih nampak dan kamu boleh ingat. Okey, so please underline the important key points. Okey, so pinggir laut. Okey, pinggir laut merangkumi kawasan pulau, pantai berpasir, pantai berlumpur dan juga paya air masin. Okey, so ini adalah ciri pinggir laut. Okey. Jelas untuk bentuk muka bumi, pelajar-pelajar? Jelas? Jelas? Okey, sekarang kita masuk kepada bahagian saliran. Okey, cikgu padam Cikgu padam. Okey. So, cikgu dah bagi tahu kamu apa yang perlu kamu ingat, apa yang kamu perlu ulang kaji, okey, apa yang perlu kamu highlight. So, kamu ikut je apa yang cikgu bagi tahu. Okay, and I've already told you, cikgu bagi kamu tips apa, guna highlighter, gunakan pen yang berlainan warna, kamu boleh highlight ataupun kamu boleh gariskan, okay, perkara-perkara yang penting. Okay.
Conteng je nota kamu tu. Okey, buat nota tepi-tepi, buat nota kecil-kecil tepi-tepi. Okey, tak menjadi masalah. Okey? Okey. Beralih kepada bahagian saliran muka surat 4. Okey? Muka surat 4. Okey? Muka surat 4. Hutan pantai adalah contoh kawasan, Widyasri. Hutan pantai adalah contoh kawasan. Okey? So yang terdapat di Malaysia lah. Okey, yang terdapat di Malaysia dan juga negara-negara lain juga. Okey, untuk menerangkan ciri. Okey, untuk menerangkan ciri pinggir laut tersebut. Okey, jelas? Jelas? Mestilah ciri dengan kawasan berkaitan. Okey? Okey. Jadi masuk kepada bahagian saliran. Okey, benda ni kamu dah belajar sebelum ni. So, refresh balik. Okey, refresh balik. Okey, saliran terbahagi kepada, okey, kamu boleh rujuk nota, cikgu ringkaskan untuk kamu dekat depan ini. Okey, terbahagi kepada saliran pula, sungai dan juga tasik. Okey, sungai dan juga tasik. Okey, sungai dan juga tasik yang mempengaruhi. Okey. So kedua-dua, okey, kedua-dua sungai dan juga tasik mempengaruhi jenis dan taburan tumbuhan semula jadi. Okey, dalam buku teks kamu pelajar-pelajar, buku teks kamu boleh rujuk muka surat. Kamu boleh rujuk muka surat 36. Okey, jadikan buku teks kamu, macam cikgu selalu cakap, jadikan buku teks kamu sebagai rujukan kamu juga, rujukan utama kamu. Okey, buku teks sangat penting. Jangan abaikan buku teks kamu. Okey, tumbuhan semula jadi dan kehidupan liar. Okey. So, perkara yang pertama, saliran adalah terbahagi kepada dua, sungai dan juga tasik. Okey, sungai dan juga tasik mempengaruhi jenis dan juga taburan tumbuhan semula jadi dan kehidupan liar. Okey, bila kamu jumpa je perkataan saliran, okey, bila kamu jumpa je perkataan saliran, perkara yang penting. Okey, saliran terbahagi kepada dua. Okey, bersaliran baik dan bersaliran buruk. Okey, bersaliran baik dan juga bersaliran buruk. Okey, ingat balik dalam tingkatan berapa? Kamu dah belajar benda ni. Okey, kamu dah belajar. Cikgu cuma refresh untuk kamu sahaja. Okey? Yang pertama kita nak lihat bersaliran baik. Bersaliran baik. Okey? Bila kamu sebut bersaliran baik, okey, merujuk kepada kawasan yang tidak bertakung air. Okay, that means the flow of water is not stagnant, is not stop. Okay, the flow of water is always continuous. Okay, kawasan yang tidak bertakung air. So, kawasan yang tidak bertakung air kita sebut sebagai bersaliran baik. Okay, kawasan yang bersaliran baik. The flow of water is good, not stagnant, is continuous. Okay, bila kita sebut kawasan bersaliran buruk,
bersaliran buruk. Okey, merujuk kepada kawasan yang bertakung air. Okay, the flow of water is stagnant. Air berada di kawasan tersebut juga tidak mengalir, tidak mengalir. Okay, air di kawasan tersebut tidak mengalir, stagnant. Okay, bertakung. So, bila air di sesuatu kawasan bertakung, kawasan tersebut bersaliran buruk. Okay, kawasan tersebut bersaliran buruk. Okey, kita sambung. Okey. Yang pertama ini adalah ciri. Okey, ini adalah ciri ataupun definisi. Samalah. Okey. Yang perkara pertama yang perlu kamu terangkan bila kamu nampak perkataan bersaliran baik dan juga bersaliran buruk, the first thing that should come to your mind, bersaliran baik adalah kawasan yang tidak bertakung air. Bersaliran buruk adalah kawasan yang bertakung air. Yes, Vignesh. Okey. Kawasan yang bersaliran baik. Kawasan yang Cikgu ada bahagian C, geografi, of course lah. Awal-awal cikgu dah terangkan format kan kepada kamu. Bahagian A, bahagian B, bahagian C, bahagian C, bahagian C. Okey, bahagian C adalah bahagian C. Okey. Okey, bersaliran baik. Okey, terdapat, okey, kamu kena tahu kawasan, jenis kawasan. Okey, terdapat di kawasan bentuk muka bumi. Okey. Terdapat di kawasan bentuk muka bumi yang beralun. Kawasan muka bumi, bentuk muka bumi yang beralun. Okey, cerun bukit. Dan tanah pamah. Okey, kawasan ini adalah jenis kawasan. Okey, manakala untuk bersaliran buruk pula, ia membentuk hutan paya. Okey, membentuk hutan paya. Hutan paya terbahagi kepada dua. Hutan paya apa? Yang pertama air tawar, hutan paya air tawar dan hutan paya air masin. Okey, dan pelajar-pelajar perlu tahu, okey, perbezaan antara hutan paya air tawar dan juga hutan paya air masin. Okey. Hutan paya air tawar, hutan paya air masin. Okey, hutan air tawar, hutan paya air tawar terdapat dalam kawasan pedalaman. Okey, sungai atau tasik. Manakala, okey, hutan paya air masin adalah okey, pinggir laut. Okey. Pantai berlumpur. Okay, so you have to know the differences. Okay, kamu kena kenal perbezaan antara hutan paya air tawar dan juga hutan paya air
masing. Okey? Okey. Cikgu sambung. Okey, setakat ni jelas? Setakat ni jelas? Okay, Mary, what's your problem? Can I know what's your problem, please? Yang lain jelas? Yang lain jelas? Okay, bagus. Okay, so ini perkara penting yang perlu kamu tahu dan yang seterusnya kamu kena tahu macam biasalah. Okay, macam biasa. Okay, jenis tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Okey, baik untuk kawasan bersaliran baik dan juga kawasan bersaliran buruk. Okey, jelas? Jelas lokasi tumbuhan dan juga hidupan liar ada dalam kamu punya nota. Cikgu dah suruh kamu buat ulang kaji kan minggu lepas? Okey. So, cikgu dah terangkan perkara yang penting. Okey, yang ini cikgu tekankan jangan pelajar-pelajar jangan pelajar jangan keliru. Okey, pastikan kamu tahu perbezaan. Okey, hutan paya ada dua jenis, satu air tawar dan satu air masin. Okey, satu air tawar dan juga satu air masin. Okey, air tawar terdapat di kawasan pedalaman Sungai Tasik. Okey, hutan paya air masin terdapat di kawasan pinggir laut dan juga pantai berlumpur. Okey, jelas? Setakat ni jelas? Okey, okey. Masih clear dengan cikgu? Boleh? Okey, kepada yang buat ulang kaji, okey cikgu rasa kamu akan jelas. Okey. Yang lain, okey? Yang lain semua jelas? Sebelum cikgu masuk kepada tanih. Sebelum cikgu masuk kepada tanih. Okey, tanih banyak, so cikgu perlukan kamu tumpukan perhatian. Okey? Saliran bentuk muka bumi kamu dah belajar sebelum ni. Cikgu just tekankan perkara-perkara yang penting. Okey, dalam silibus kamu cikgu tekankan perkara-perkara yang penting. Okey, untuk tanah tumpukan perhatian sebab tanah kamu akan jumpa perkataan-perkataan yang baru. Okey, ada 6 jenis tanah pula. Tanih, okey? Kamu perlu tumpukan perhatian. Okey. Okey, minggu lepas cikgu dah bagi tahu okey perbezaan antara tanah dan tanih. Okey, tanah is land, tanih is soil. Okey, tanah is land, tanih is soil. Cikgu dah bagi tahu kamu minggu lepas. Ya, bagi cikgu masa 5 minit boleh? Okay, kejap . Okey, buka nota kamu muka surat 5. Kita masuk kepada bahagian tanih. Kita masuk kepada bahagian tanih.
Sebesta Mary, may I know what's your problem? Dari tadi cikgu duk tanya kan, what's your problem, what's your problem? Ini ada dalam silibus kamu, okey? Ini ada dalam silibus kamu. Cikgu tak sebut pun ini adalah ulang kaji. Okey, memang kamu dah belajar dalam tingkatan 1, tingkatan 2 sebelum ini. Okey, dalam silibus tingkatan 3 kamu akan belajar dengan lebih mendalam. Okey, so secara semula jadi, okey, kamu akan buat ulang kaji apa yang kamu dah belajar di tingkatan 1 dan juga tingkatan 2. Faham? Faham? Berkenaan bentuk muka bumi saliran, kamu dah belajar kan tingkatan 1 dan juga tingkatan 2. Okey, bila masuk kepada tingkatan 3, kamu akan belajar juga sebab semua apa yang berkaitan dengan geografi, semua akan berkaitan dengan perkara-perkara bentuk muka bumi, saliran dan sebagainya. So, secara tidak langsung, kamu akan buat ulang kaji balik. Okey, faham? Sebab tu cikgu mention, okay, itu adalah ulang kaji sebab kamu dah belajar di tingkatan 1 dan juga tingkatan 2. Okay, bila masuk tingkatan 3, kamu belajar balik. Bila kamu belajar balik, benda tu akan jadi sebagai ulang kaji untuk kamu. Faham? Okay. Okay, masuk kepada tanih. Okay, tanih. Okay, tumpukan perhatian. Okay, banyak benda yang kamu akan belajar, banyak perkara baru yang kamu akan belajar dalam bahagian ini. Okay, banyak yang kamu akan belajar dalam bahagian ini. Okay, tanih adalah soil lah. Okay, cikgu dah terangkan pada minggu lepas dan minggu lepas. Okay, perbezaan antara tanah dan juga tanih. Okay, so pelajar-pelajar perlu ingat jangan keliru, tanah adalah land, tanih adalah soil. Okay, tanah adalah land, tanih adalah soil. So jangan keliru. Okay. Tanih adalah lapisan yang paling atas, lapisan yang paling atas di permukaan bumi yang terhasil daripada bahan organik dan bahan bukan organik. Okey. Bahan organik, bahan bukan organik, cikgu dah terangkan minggu lepas. Okey, dan yang kedua kamu perlu tahu, tumbuhan tumbuh-tumbuhan semula jadi hidup subur. Okey, macam mana dia akan hidup subur? Berdasarkan ataupun mengikut mengikut kesesuaian dan ciri tumbuhan tersebut. Maksudnya, okey, untuk ayat kedua, maksudnya, okey, tumbuhan tersebut, okey, contoh jenis tumbuhan
Okey, kena sesuai dengan jenis tanah. Jenis tanah. Contohlah cikgu bagi. Okey, kelapa, okey, contoh pokok kelapa sesuai kamu tanam di tanah berpasir. Kamu pergi ambil dia, kamu pergi tanam dekat kawasan tanah beralun ataupun kawasan tanah liat. Dia boleh tumbuh. Kamu rasa dia boleh tumbuh tak? Cikgu bagi contoh. No. Okey, tak boleh. Jadi, itulah maksud nombor 2. Okey, ciri nombor 2. Okey, tumbuhan kena sesuai dengan jenis tanah. Tumbuhan kena sesuai dengan jenis tanah. Okey? Okey, jelas? Jelas? Okey, contoh macam kaktus tumbuh di kawasan gurun. Kamu pergi ambil kaktus, kamu pergi tanam dekat tanah berpasir. Kamu rasa dia boleh tumbuh tak? Pinggir laut kamu pergi tanam dia. Tak. So, itulah maksud tumbuh-tumbuhan semula jadi hidup subur di kawasan tanah mengikut kesesuaian dan juga ciri-ciri tumbuhan tersebut. Okey. Okey, yang pertama kita nak masuk kepada tanah yang pertama. Okey, tanah yang pertama. Okey, bagi cikgu masa sikit. Okey, sekejap . Okey. Okey. Alright. Okey, yang pertama, sorry cikgu ambil masa sikit. Okey, yang pertama, tanah yang pertama. Okey. Tanah cenozem di kawasan padang rumput, hawa sederhana. Okey, hawa sederhana. Okey, untuk tanah, okey pelajar-pelajar, okey, bila kamu ulang kaji, kamu ingat, okey, jenis tanah, okey, kamu tolong ingat, okey, cikgu tulis dekat sini. Okey. Okey, cikgu tulis dekat sini. Ingat jenis tanah sekali dengan kawasan. Okey, maksudnya bila kamu ulang kaji, okey, tanah cenozem di kawasan padang rumput hawa sederhana. Ini adalah jenis tanah. Ini adalah jenis tanah. Ini adalah jenis tanah. Ini adalah kawasan yang terdapatnya
tanah tersebut. Jelas? Okey, cikgu dah bagi kamu. Okey, dekat sini kamu lihat. Okey, tanah Cenozem di kawasan padang rumput hawa sederhana. Bila kamu ulang kaji, okey, kamu ingat jenis tanah dengan kawasan yang terdapatnya tanah tersebut. Okey, yang terdapat tanah tersebut. Jelas? Perkara yang pertama yang ingin cikgu tekankan. Jelas pelajar-pelajar? Hello? Jelas? Okey, kenapa? Kenapa ada yang lambat respon ya? Tak dengar ke suara cikgu? Okey, jelas Okey, jelas. I'm just making sure. Okey. So, bila tanah Cenozem, okey, kamu kena ingat ciri dia. Okey, yang pertama. Okey, tanah Cenozem, tanah, sorry. Okey, adalah tanah hitam, black soil. Okey, tanah hitam. Okey, jangan risau. Ini adalah satu-satunya tanah hitam dalam keenam-enam tanah yang kamu akan belajar. So, tanah yang pertama adalah tanah hitam. Okey, jelas dalam keenam-enam tanah yang kamu akan belajar, this is the only tanah hitam, the only black soil. Okey, the only black soil. So, senanglah kamu nak ingat. Black soil. Jelas? Okey? Jelas? Okey, terdapat mana kamu boleh jumpa tanah Cenozem ni ataupun tanah hitam. Okey, terdapat di kawasan padang rumput yang mengalami iklim stipi. Stipi, suka kamulah nak sebut macam mana. Okey, janji ejaannya adalah betul. Okey, iklim stipi. Ingat balik. Okey, iklim stipi adalah iklim separuh gersang. Okey, dia tak panas sangat, dia tak basah sangat. Okey? Separuh gersang. Ataupun kamu boleh sebut antara iklim gurun dan iklim lembap. Okey. Jelas? Ingat balik ya. Okey. Dan seterusnya. So, yang pertama kamu kena tahu jenis tanah. Okey, tanah Cenozem adalah tanah hitam, black soil. Okey. Dan mana kamu boleh jumpa tanah ini? Okey, kawasan padang rumput yang mengalami iklim stipi. Dan yang ketiga, kamu kena tahu ciri tumbuhan yang boleh tumbuh di tanah Cenozem. Okey, ciri tumbuhannya pula. Sesuai untuk tumbuhan rumput, bunga-bungaan
dan tumbuhan renek. Okey, tumbuhan yang pendek lah. Okey, tumbuhan yang pendek. Okey, dan kamu kena tahu perbezaan yang akan berlaku dalam tanih tersebut. Okey, kamu perlu tahu bahawa tanih Chernozem ini tanih akan membeku pada musim sejuk. Okey, tanih Chernozem ini dia akan membeku pada musim sejuk. Bila dia membeku pada musim sejuk, apa yang akan berlaku? Okey, menyebabkan rumput di kawasan tersebut okey, mempunyai akar pendek. Okey. Ini adalah yang paling penting yang kamu kena ingat untuk setiap jenis tanih. Okey, yang pertama, cikgu tekankan di sini, yang pertama, ciri dia. Okey, tanih Chernozem ataupun jenis. Okey, jenis tanih yang macam mana? Okey, jenis tanih yang bagaimana? Okay, so tanih Chernozem is also known as tanih hitam. Okay. Okay. Tanih yang kedua kamu kena tahu, tanih ini jenis ini boleh dijumpai di mana? Okey, tanih jenis ini boleh dijumpai di mana? Okey, dan yang ketiga, kamu kena tahu ciri ataupun jenis tumbuhan yang dapat okey, yang cikgu padam yang ni. Cikgu padam yang dapat hidup di tanih jenis ini. Okey. Dan yang keempat kamu perlu tahu perubahan yang berlaku pada tanih bila musim berubah. Dan kesan kepada tumbuhan. Okey, ada yang memberi kesan juga kepada hidupan liar. Okey. Okey, jelas? Jelas? Jadi yang warna purple yang cikgu tulis dekat sini adalah perkara-perkara yang penting yang perlu kamu tahu untuk setiap jenis tanih. Benda ni tak ada dalam kamu punya nota, so sila catat supaya kamu tahu. Okey, kamu tahu. Okey. So, macam mana kamu nak tahu dia dijumpai di kawasan bukit ke, kawasan tak berbukit ke? Okey. Cuba lihat. Okey, cuba lihat kawasan dia. Okey, semua kawasan yang termaktub dalam kawasan padang rumput hawa sederhana
mempunyai jenis tanih cenozoa. Okey, mempunyai jenis tanih cenozoa. Okey, jelas? Jelas? Okey, nampak sekarang? Dan okey, kamu boleh nampak di situ. Okey, semua jenis, okey, jenis tumbuhan yang terdapat di yang tumbuh di kawasan ataupun yang mempunyai tanih cenozoa. Okey, kamu boleh nampak di situ. Okey? So ini yang kamu kena ingat. Okey. Ingat balik. Okey, contoh kawasan padang rumput hawa sederhana di mana? Okey. Then kamu lihatlah untuk jenis tumbuhan. Okey, ingat balik kamu punya. Ni kamu belajar di tingkatan berapa? Okey, tumbuhan rene adalah tumbuhan yang pendek-pendek. Okey, short trees, tumbuhan yang pendek-pendek. Okey, short trees. Okey, short trees. Okey. Tanih merah belum lagi. Tanih merah yang terakhir sekali kamu akan belajar. Terra rosa. Okey, yang tu sabar. Belum lagi. Okey, yang tu sabar. Okey, jangan confuse. Ini adalah tanih hitam. Tanih hitam pula tanih hitam, black soil. Okey. Okay, mostly you can find this in overseas. Okay, in overseas. Okay, jenis tanih yang bersesuaian dengan iklim. Jenis tanih yang bersesuaian dengan iklim. Okay, jenis tanih macam kamu biasa, benda-benda yang mempengaruhi, okay, benda-benda yang mempengaruhi, okay, kawasan tersebut. Okay, kawasan tersebut. No, pokok ru, pokok pine adalah dua benda yang berbeza. Okay, pokok ru, pokok pine adalah dua benda yang berbeza. Okay. So, apa lagi kamu nak tanya? Jangan risau berkenaan dengan pokok, jenis tumbuhan. Okay. Okay. Nak cikgu nak bagi tahu kamu lagi sekali untuk tanih yang pertama, cikgu dah bagi tahu apa yang penting. Jadi perkara-perkara ini adalah sama untuk 5 tanih yang kamu akan belajar nanti. So the first one I've already stated clearly one by one. So next week bila cikgu terangkan tanih yang seterusnya, okay, the next permafrost, terra rosa, letosol and so on. Okay, kamu mesti boleh kenal pasti, okay, mana jenis tanih ini boleh dijumpa di kawasan mana, jenis ataupun ciri tumbuhan, perubahan, kesan kepada tumbuhan. So that's how you do your revision. Yang pertama, cikgu dah terangkan secara detail. So minggu depan bila cikgu bagi tahu, okay, cikgu ajar tanih-tanih yang lain, okay, kamu mesti boleh tahu dan kamu boleh kenal pasti. Okay? Okay. Luluh hawa. Luluh hawa cikgu dah terangkan minggu lepas. Okay, proses hakisan batuan yang disebabkan oleh apa? Iklim setempat. Okay, proses hakisan. Okay, it's in your textbook also. It's in your textbook. Okay, where is it? Okay, ada dalam buku teks kamu. Okay, kamu boleh cari dalam buku teks kamu juga benda tu. Luluh hawa. Okay, ada dalam buku teks kamu. Okay, muka surat 38. 38. Carilah muka surat 38 mana. Dalam muka surat 38 ada maksud luluh hawa. Okay, proses hakisan batuan akibat iklim setempat. So kita ada kita ada
balance 5 lagi taneh. Okay, taneh-taneh tu cikgu ada keyword untuk kamu supaya kamu senang ingat. So yang pertama cikgu fokus dengan dengan sangat dalam sebab this is the first one. I want you to make sure okay how to look at the differences and the macam mana kamu nak tengok semua benda ni berkaitan. Yang purple ni cikgu highlight dalam warna purple, highlight dalam warna ungu ni, pastikan kamu catat dan kamu okay, kamu tak keliru. Kamu memang clear dengan benda-benda yang cikgu highlight dalam warna purple. So, for the next coming jenis taneh, cikgu akan terangkan saja, kamu kenal pasti. Okay, kamu yang akan kenal pasti. Boleh? Boleh? Okay, so minggu depan kita akan masuk untuk jenis taneh yang 5 yang balance lagi 5. Okay, permafrost, terra rosa, lettosol, aridisols and so on. Okay, then kita akan masuk kepada iklim. Kita akan masuk iklim. Okay, so ada apa-apa soalan lagi 2 minit dan kepada pelajar yang beragama Islam, okay, cikgu ucapkan selamat berpuasa. Okay, selamat berpuasa. Azlan, okay, I know there's one of my students here, Azlan. Okay, selamat berpuasa dan kepada pelajar-pelajar yang lain, okay, happy Tamil New Year and so on. Okay. Okay. So any questions before I end the class? So untuk kelas hari ini kamu faham? Okay, selamat berpuasa dan selamat tahun baru kepada penganut yang beragama Hindu. Okay. Okay. Okay, any questions? Okay. So jelas apa yang kamu belajar hari ini jelas? Pastikan kamu jelas apa yang kamu belajar hari ini. Jelas? Macam mana nak senang memorize? Okay, I have a keyword for that. Don't worry. Okay, for Chernosem, very simple. This is the only black soil in the ke-6 taneh yang kamu akan belajar. So, yang pertama kamu ingat taneh Chernosem, the first thing that should come to your mind is taneh hitam. Okay, jelas? Jelas? Yang tanya tadi, siapa yang tanya tadi? Okay, dari sini, jelas. Yang lain? Okay. So if there's no questions, cikgu akan tamatkan kelas. Okay. Azlan, mana Azlan? Azlan mana? Okay, jangan lupa buat ulang kaji. Tolong buat ulang kaji. Okay, balik. Kamu dah ada nota kan? Gunakan nota buat ulang kaji. Azlan tadi ada. Entah dia dah left kot. Okay, tak apalah. So, if that's all for today. Cikgu harap apa yang cikgu ajar hari ni, okay, kamu boleh faham dengan jelas. Jangan risau, okay, jangan risau. Jangan fikir geografi adalah subjek yang susah. Memang cikgu tahu banyak benda yang kamu kena ingat, banyak benda yang kamu kena buat ulang kaji. Tapi bila kamu buat dengan minat, okay, bila kamu buat dengan minat, kamu suka subjek tersebut, jangan risau, kamu boleh master, kamu boleh mahir, okay. Kamu kena suka dengan sesuatu subjek. So, bila kamu belajar, kamu akan belajar dengan minat. Kamu tanam dalam otak subjek ini adalah susah, memang susah untuk kamu terima apa yang kamu belajar. Okay, boleh So, I'll see you guys next week. So, minggu depan kita akan sambung untuk jenis taneh dan kita akan selesaikan dengan iklim. Okay, I'll see you guys next week. Till then, take care. Bye-bye. Okay, see you.